Sebenarnya bagi kita sebagai Muslim memang kita nak sangat dan kita mengharapkan sangat apabila parti Islam naik ke pemerintahan, maka mereka akan menerapkan Islam. Ini apa yang kita harapkan, apa yang kita memang inginkan. Malah inilah apa yang dikatakan oleh parti Islam sebelum ini. Inilah apa yang mereka perjuangkan selama ini. Jadi mereka ingin menerapkan hukum Islam. Jadi ramai daripada kalangan umat Islam di Malaysia mengharapkan apabila parti Islam telah berjaya naik ke pemerintahan, maka Islam akan diterapkan. Tapi akhirnya kita lihat pada penggal pemerintahan yang lepas, walaupun 17 bulan mereka berkuasa, tidak ada apa-apa agenda Islam yang dibawa. Ini realiti. Ini yang sangat menyedihkan, ini yang sangat mengecewakan. Tidak ada apa-apa agenda Islam yang dibawa. Malah kita melihat parti PAS diserang dengan begitu hebat, dan serangan-serangan yang ditujukan itu memang serangan-serangan yang valid bagi saya, serangan-serangan yang memang tidak dapat dijawab oleh parti Islam, kerana ternyata mereka telah berubah, cara berfikir mereka berubah, cara bertindak mereka berubah, hal tuju mereka berubah apabila mereka berada di kekuasaan. Kalau dulu mereka ingin menerapkan Islam, mereka berjuang bermati-matian untuk menerapkan Islam, mereka ingin menukar perlembagaan yang dikatakan perlembagaan daripada penjajah kepada hukum daripada Al-Quran dan Sunnah. Namun apabila mereka berada di pemerintahan, semua itu sudah tidak kedengaran. Malah apa yang berlaku adalah sebaliknya. Apa yang mereka dulu cakap, apabila mereka berada di pemerintahan, mereka tidak buat. Mereka ingin menutup kilang arak. Semua orang tahu. Mereka marahkan kerajaan UMNO sebelum ini kerana meneruskan kilang arak. Tetapi apabila mereka berada di pemerintahan, kilang arak terus dibuka. Orang yang menyalahi golongan-golongan tahu, golongan iblis ni, dia adalah saudara syaitan. Contoh mudah, kerajaan yang membenarkan arak dan judi berleluasa dalam negara, itu adalah kerajaan syaitan. Kita bukan nak kata kerajaan kita sekarang, fikir sendiri ya. Begitu juga dengan pusat-pusat judi. Mereka marahkan kerajaan UMNO sebelum ini yang ambil hasil bumi, ambil hasil balak di negeri-negeri, dan ternyata apabila mereka berada di pemerintahan, perkara yang sama juga berlaku. Kita boleh lihat di Kelantan sebagai contoh. Silakan tetap haram. Dan kita juga melihat bagaimana perjuangan mereka untuk menerapkan hudud, yang saya sifatkan sebagai hanyalah retorika politik semata-mata. Tetapi tak apalah, sebab kerana ramai juga umat Islam yang mengharapkan, termasuk daripada kalangan ahli PAS sendiri yang betul-betul mengharapkan supaya hudud dapat diterapkan. Perjuangan mereka habis-habisan, dihabiskan usia perjuangan mereka untuk menerapkan hudud. Mereka memperjuangkan RUU 355 sebagai contoh semasa mereka menjadi pembangkang. Dan apabila mereka menjadi kerajaan, ternyata terus hilang, terus lenyap isu RUU 355. Jadi apa yang jelas terbukti di depan mata adalah parti Islam langsung tidak membawa agenda Islam, langsung tidak berusaha pun untuk menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada perkara ini, tidak ada daripada seorang pun daripada kalangan ahli-ahli parlimen ataupun pemimpin PAS ataupun ahli-ahli PAS yang bercakap mengenai kewajipan untuk menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam negara apabila mereka memerintah. Tidak ada lagi. So yang ada adalah apa yang berlaku di parlimen, apa yang berlaku dalam pemerintahan. Kita melihat bahawa parti PAS itu bagi saya telah berjaya dipesongkan pemikiran mereka daripada perjuangan Islam kepada mempertahankan perlembagaan yang dicipta oleh penjajah, daripada perjuangan Islam kepada mempertahankan undang-undang yang datangnya daripada penjajah, dan segala itu dipertahankan. Anda challenge sikit sebab ada satu soalan ni nak sambung yang Ustaz tengah bincang ni. Adakah mungkin sebenarnya mereka tu nak menerapkan Islam secara bertahap-tahap? Jadi konsep dia tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Macam mana Ustaz?
Yang pertama, kalau kita menyatakan mereka ingin menerapkan secara bertahap, kalaulah mereka ingin menerapkan secara bertahap, sekurang kita sudah melihat apa tahapan-tahapan yang dilakukan. Sudah ada tahap satunya, tahap duanya, tahap tiganya, tahap empatnya. Kerana mereka berada di pemerintahan. Ternyata tahap-tahap itu tidak kelihatan. Ternyata perbincangan yang berlaku di Parlimen pun tidak ada usaha-usaha untuk menerapkan Islam. Tidak ada agenda-agenda diperjuangkan, yang dilakukan oleh PAS untuk menerapkan Islam. Itu tidak ada. So, tahapan itu mesti tidak ada. Kalau ada contohnya blueprint yang dikemukakan oleh PAS. Okey, ini tahapan-tahapan kita untuk menerapkan Islam. Bulan pertama macam ni, bulan kedua macam ni, bulan ketiga macam ni, bulan keempat macam ni, ataupun tahun pertama macam ni, tahun kedua macam ini. Ada tahapan-tahapannya, kita dapat melihat tahapan untuk terap Islam pun tak ada, Ustaz. Macam mana nak capai Itu masalahnya. Yang jadi, apa yang kita lihat di depan mata adalah PAS mempertahankan undang-undang dan sistem demokrasi sekular yang sedia ada. Jadi itu apa kita kesalkan dan apa yang kita sedihkan, kerana perjuangan Islam ternyata telah ditinggalkan. Dan mereka sepatutnya mengislamkan orang-orang sekular, tetapi apa yang berlaku adalah mereka telah berjaya disekularkan. Baik, jadi itu yang pertama saya ingin katakan, bahawa tahapan-tahapan itu tidak terlihat, tidak ada. Dan kedua, sekiranya mereka ingin menerapkan Islam secara bertahap, itu juga adalah salah. Kerana penerapan Islam itu wajib secara kafah, tidak boleh secara bertahap. Allah SWT menyatakan, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Allah menerangkan supaya kita menerapkan Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, tidak boleh bertahap. Kalau bertahap bermaksud bila kita menerapkan Islam sedikit, maksudnya ada hukum lain yang kita amalkan yang bukan merupakan hukum Islam. Jadi kita berhukum dengan hukum kafir. Hukum apa kalau kita tidak berhukum dengan hukum Islam? Ternyata kita akan berhukum dengan hukum kufur. Apabila kita tidak berhukum dengan hukum Islam, untuk mencapai tahap, katalah kita nak mencapai tahap 100%, kita terap 10% dulu, naik kepada 15%, naik kepada 20%, 30% dan seterusnya. Apabila kita menerapkan Islam secara 10% bertahap, bermakna 90% itu bukan merupakan hukum Islam. Bermaksud kita berhukum dengan hukum kufur. Dan ini merupakan satu keharaman. Jadi apa pun sekalipun alasannya, inilah yang kita katakan bahawa ini merupakan alasan. Apabila PAS telah naik ke pemerintahan, tidak dapat menerapkan hudud dan seumpamanya apa yang mereka perjuangkan, mereka menyatakan, kami tidak mendapat kuasa penuh. Atas dasar itu kami tidak dapat menerapkan hudud. Baik, persoalannya adalah apabila kamu tidak mendapat kuasa penuh, kenapa kamu berkuasa? Kamu berkuasa adalah untuk menerapkan hukum Allah. Sekarang ni kamu berkuasa tapi kamu tidak menerapkan hukum Allah. Alasan itu kamu boleh bagi pada manusia, tapi bagaimana kamu nak bagi alasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sini itu yang kita katakan bahawa perjuangan Islam ini bukan perjuangan sekerat-sekerat. Perjuangan untuk menerapkan Islam ini bukan perjuangan untuk ikut kepala kita. Kita boleh terapkan 1% dulu, 2% dulu, 3% dulu, bukan begitu. Jadi perjuangan untuk menerapkan Islam ini perjuangan yang tidak boleh dikompromi dengan kekufuran. Atas dasar itu Rasulullah SAW tidak pernah menerima kekufuran, tidak pernah berkompromi dengan kekufuran. Walaupun kaum kafir Quraisy ingin menjadikan Rasulullah sebagai raja, ingin menjadikan Rasulullah sebagai pemerintah, tapi ditolak oleh Rasulullah. Kerana apa? Kerana kafir Quraisy meletakkan syarat supaya meninggalkan Islam. Jadi walaupun dah ditawarkan dengan harta, dah ditawarkan dengan segala pangkat, malah akan dirajakan, akan menjadi pemerintah, dengan syarat meninggalkan Islam. Tapi Rasulullah meninggalkan perkara itu kerana sebagaimana Bani Sa'sa'ah pun sama, Ustaz, masa di Madinah menawarkan Rasulullah menjadi pemimpin, kemudian bertakkan syarat, kan? Jadi apa yang berlaku dengan PAS itu adalah perkara yang memang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul tidak menerima dan tidak berkompromi dengan kekufuran. Tetapi ternyata PAS telah menerima dan berkompromi dengan sistem sekular yang ada, sistem demokrasi yang datang daripada Barat yang merupakan sistem kufur.